Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan video yang pertama ini untuk bab 3 Sains Tingkatan 3 di bawah tajuk pengangkutan. Okey, disebabkan saya tak bawa buku teks, sebab ingatkan cuti sekejap kan. Jadinya saya dah downloadkan buku teks Sains Tingkatan 3. Jadi sepanjang video ni berlangsung, awak boleh rujuk buku teks dan juga PowerPoint yang saya akan bagikan bersamalah. Saya akan WhatsAppkan PowerPoint bab 3 iaitu pengangkutan. Okey, kalau awak rujuk kepada buku teks bab 3 muka surat 78 lah kalau ikut buku teks yang PDF ni. Okey. Apa yang awak akan belajar ialah, kalau awak tengok dekat situ, okey, berkenaan apa yang awak akan belajar ialah apakah sistem pengangkutan dalam organisma. Apakah komponen, kandungan dan juga apa dia kumpulan-kumpulan darah manusia. Okey, manusia kita fokus manusia. Kita pun awak pun dah belajar, saya tak sure lah tingkatan berapa, saya rasa tingkatan 1 ke tingkatan 2. Kumpulan darah manusia ada berapa? Lupa pula, tak ada nak jawab. Ada 4 kumpulan A, B, AB dan juga O. Jadi kita nak tengok dengan lebih lanjut lah. Okey, seterusnya awak juga akan belajar dalam bab 3 ni iaitu apa faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Apa kaitan transpirasi tumbuhan ni dengan pengangkutan? Okey, itu awak ada belajar sedikit sebanyak dalam bab tingkatan 1. So kita akan elaborate lebih lah dalam bab 3 tingkatan 3 ni. Okey, so dalam bab 3 awak akan ini kita punya objektif lah, iaitu apa sistem pengangkutan dalam organisma, sistem peredaran darah, darah manusia, pengangkutan dalam tumbuhan dan juga sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. So boleh tengok dulu pada galeri sains muka surat sebelahnya. Okey, dia ada bagi gambar berkenaan, kalau tengok kat situ, pada tahun 1966 sebuah filem fiction science Fantastic Voyage. Okey, telah banyak menarik minat penonton ahli sains. Okey, dia cerita pasal kapal selam yang ada dalam peredaran darah melalui jantung, paru, bahagian darah yang lain sebelum sampai ke gumpalan darah di otak. Ada kaitan ke dengan paru dengan sistem peredaran darah kita? Okey, yang ini kalau siapa yang rajin lah, awak boleh review lah, boleh tengok, boleh google cerita Fantastic Voyage ni lah, cerita cuti ni. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, kalau tengok kat sini macam alamak crowdednya kan. Okey, pernahkah anda menggunakan peta transit rel Lembah Kelang? Okey, memang tak semualah. Saya rasa kan, saya pun dah lama dah tinggal, jadi memang tak ingat lah. Tapi memang sangat crowded lah. So dia kata, kenapa KL Sentral dikenali sebagai jantung kepada jaringan laluan transit? Kalau siapa yang pernah pergi KL Sentral, memang sehari berpuluh ribu manusia akan berada di KL Sentral tu. Dia macam satu pusat. Pusat nak mengumpulkan semua orang, tempat transit, nak pergi ke mana semua, itu KL Sentral lah. So dia kata apa kaitan apa kaitan jantung dengan KL Sentral? Okey, ini dia punya analogi dia lah. Okey, so tanya lagi, apakah kepentingan jaringan laluan transit dalam sistem pengangkutan awam? Banding dan beza sistem pengangkutan awam dengan sistem pengangkutan dalam organisma. Okey. Okey, kita tengok dulu yang ni. Kalau tengok kat situ, dia kata keperluan sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan dalam organisma, kalau awak tengok dekat situ, dia ada dua. Sistem pengangkutan dalam organisma ringkas dan juga organisma kompleks. Organisma ringkas ni organisma yang satu sel lah, unisel. Yang unisel. Kemudian manakala kalau yang kompleks ni maksudnya yang lebih daripada satu sel, iaitu multisel.
Okey. Jadi kalau awak tengok dekat ayat yang atas ni, dia kata proses untuk membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain dari luar masuk ke dalam sel secara resapan. Okey. Dan proses singkirkan bahan kumuh daripada sel keluar juga adalah secara resapan. Kalau siapa yang masih ingat lagi soalan apakah itu resapan, itu ada dalam soalan UP1 hari itu. Iaitu resapan adalah pergerakan molekul daripada kawasan berkepekatan tinggi kepada kawasan berkepekatan rendah. Jadi apa kaitannya? Apa kaitan pula resapan? Sebab sebelum ni resapan yang awak belajar tu dalam bab 2, iaitu dalam bab respirasi. Jadi kalau awak dah faham konsep resapan, maka awak akan boleh apply resapan punya konsep yang awak faham tu dalam bab pengangkutan ni. Okey. Jadi kita tengok yang ini. Okey, kalau sistem pengangkutan dalam organisma ringkas seperti ameba, euglena, paramecium, dia tak ada sistem pengangkutan yang khusus. Maksudnya dia nak angkut nutrien, dia nak angkut oksigen dan apa-apa juga yang diperlukan oleh badan dia. Dan juga dia nak singkirkan semua yang tak diperlukan oleh badan dia. Okey, dia tak perlukan sistem pengangkutan yang khusus sebab dia gunakan satu badan dia saja. Sebab dia gunakan satu sel saja. Berbeza dengan organisma yang kompleks macam manusia, semua haiwan berterbata dan juga tumbuhan-tumbuhan multisel. Tumbuhan multisel tumbuhan yang besar-besar lah. Kalau tengok sini, macam pokok ni kan. Okey, dia perlu ada sistem pengangkutan yang khusus. Bila khusus maksudnya dia mesti ada yang special dalam badan dia, sistem pengangkutan yang mana nak mengangkut bahan yang diperlukan oleh setiap sel dalam badan. Sebab kita tahu kalau yang unisel ni dia satu badan tu satu sel lah. Tapi kalau organisma kompleks, dia ada lebih daripada satu sel. Contoh macam manusia, dia ada berjuta-juta sel. Awak pernah belajar masa tingkatan 1, kita ada macam-macam jenis sel. Sel darah, sel tulang, sel kulit, sel pipi, sel saraf, sel darah, macam-macam sel kita ada. Jadi setiap satu tu kita perlukanlah satu sistem pengangkutan yang khusus supaya setiap satu sel tu dia menerima semua nutrien yang diperlukan dan juga dia boleh mengangkut semua bahan kumuh daripada setiap sel tu keluar daripada badan. Begitu juga dengan tumbuhan. Okey. Tengok rujuk kepada kepada nota, kepada PowerPoint, sorry. Okey, kita buka. Dia macam ni. Kalau awak tengok dekat sini, okey. Kalau tengok, dia kata dekat sini, okey, ini adalah ameba. Okey, ameba dia salah satu, dia ada sejenis unisel. Okey, dia kata kat situ, persekitaran di mana sumber bahan boleh didapati adalah berdekatan dengan sel. Maksudnya satu sel, okey, satu ameba letak dia punya habitat kan kat dalam air. Okey, satu ameba ni masuk dalam air ni. Pertukaran bahan secara resapan berlaku dengan mudah kerana sel terletak berdekatan dengan persekitaran. Di persekitaran dia ni, dalam air ni, dalam tasik, dalam kolam ni, okey, bahan yang diperlukan, nutrien, oksigen, apa semua diperlukan, semua berada betul-betul dekat dengan dia. Dah ada satu sel, masukkan kat dalam sini. Okey, masukkan kat dalam sini. Sekejap, cikgu try lukis. Okey. Kata mana pula dia punya warna dia tu? Oh, sebab dia biru. Okey, kita tukar color. Warna hitam senang. Okey. Okey. Kan? Alamak. Biar. Okey, jadi kalau tengok dekat situ, ameba. Ameba, dia masuk dekat dalam kolam, dalam tasik, dalam kawasan berair lah, dalam habitat dia tu. Semua sumber-sumber ni dekat. Betul-betul dekat dengan dia. Sebab dia satu sel je. Jadi semua sumber tu, semua nutrien yang diperlukan tu, dia terus meresap ke dalam ameba.
Berbeza dengan manusia, contoh, pertukaran bahan tu tak boleh berlaku secara resapan kerana sel terletak jauh daripada persekitaran. Okey, ini contohnya. Katakanlah ni sel kulit lah contoh sel epidermis awak. Jadi persekitaran terletak jauh daripada sel. Ini persekitaran ni luar kulit kita ni, luar sini. Okay, kan dekat luar, dekat udara kita ada oksigen. Jadi patutnya setiap sel tu memerlukan oksigen. Jadi oksigen yang berada di luar atau katakan air dan sebagainya, sel ni jauh daripada persekitaran. Jadi dia nak meresap macam mana? Jadi itu sebabnya manusia dia perlukan satu sistem pengangkutan yang khusus untuk diangkut keperluan ke dalam setiap sel. Okay. Jadi sistem pengangkutan, kita tengok balik buku teks. Discard. Okay, kita tengok balik pada buku teks. Okay, apa dia kepentingan? Okay, yang ini kena hafal lah. Dalam buku teks ada 3 kepentingan, fungsi dan juga impak setiap pengangkutan. Okay, yang pertama, sistem pengangkutan. Ni tak sebut lagi apa nama sistem pengangkutannya tu. Okey, yang awak kena faham, sistem pengangkutan dalam badan manusia ataupun dalam benda hidup, first sekali fungsinya untuk mengangkut bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien untuk hasilkan tenaga. Dalam respirasi sel, saya dah banyak kali dah tekankan tentang respirasi sel ni, so awak kena faham. Okey, yang kedua adalah, kalau tadi ini untuk mengangkut sel, untuk benda yang perlu, benda yang tak perlu juga, iaitu bahan kumuh juga memerlukan sistem pengangkutan untuk menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik keluar daripada sel. Okey, jadi 2 fungsi ni awak dah boleh faham dan juga ingat, sebab satu benda yang diperlukan, nak angkut benda yang diperlukan. Apa yang diperlukan tu oksigen dan juga nutrien, dan dia juga nak angkut yang tak diperlukan oleh badan. Apa benda yang tak diperlukan oleh badan ataupun sel? Bahan kumuh lah. Dah ada 2 fungsi dah. Dan yang ketiganya, khusus untuk tumbuhan, awak kena tahu apa dia kepentingan dan juga fungsi pengangkutan dalam tumbuhan untuk mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan seperti garam mineral, air dan juga hasil fotosintesis. Sebab kita tahu tumbuhan tak boleh bergerak. Bila tak boleh bergerak, jadi macam mana dia nak angkut semua-semua ni? Daripada akar untuk air, garam mineral adalah daripada akar. Diperlukan sistem pengangkutan sebab dekat situ je tak bergerak mana-mana. Dan juga dia kan buat makanan sendiri. Jadi makanan sendiri dia tu adalah hasil fotosintesis daripada daun ke semua bahagian tumbuhan. Jadi air yang masuk dan juga yang hasil fotosintesis semuanya nak bahagi-bahagikan ke setiap bahagian tumbuhan tu pun perlukan sistem pengangkutan. So 2 fungsi, satu yang diperlukan, satu yang tak diperlukan. 2 fungsi ni ada dalam manusia lah ataupun dalam haiwan perlu, dan satu kepentingan dia khas untuk tumbuhan. Okay, so awak ingat 3 benda. Ini kemudian barulah kita masuk di dalam tadi 3.1 berkaitan dengan apa dia sistem pengangkutan yang ada dalam badan manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Okey. Kita pergi kepada tajuk ataupun subtopik 3.2 iaitu sistem peredaran darah manusia. Okey, manusia dan semua haiwan vertebrata. Ingat, manusia dan semua haiwan vertebrata. Kalau awak masih ingat lagi masa tingkatan 2, saya dah bagi tahu. Semua haiwan vertebrata wajib mesti ada darah. Sebab apa ada darah? Sebabnya dia ada tulang. Haiwan yang bertulang belakang, dia ada tulang dan dalam tulang dia ada sumsum tulang. So sumsum tulang tu adalah tempat terhasilnya sel darah. Jadi semua haiwan vertebrata
termasuklah manusia, akan mempunyai sistem peredaran darah. Okey. So, sistem peredaran darah ni merupakan sistem pengangkutan yang utama. The only sistem pengangkutan yang ada di dalam haiwan dan juga manusia. Kalau tadi sistem pengangkutan kan, tapi kita tahu apa di sistem pengangkutan yang ada tu. Jadi sistem pengangkutan yang ada dalam manusia dan juga di dalam haiwan vertebrata ialah sistem peredaran darah. Okey. Dalam sistem peredaran darah, semua haiwan vertebrata darah ni akan sentiasa mengalir dalam salur darah. Okey. Dan semuanya akan melalui jantung. Okey. Jadi dalam sistem peredaran darah, okey, ada dua organ utama iaitu salur darah dan jantung. Kalau salah satu tak ada, maka sistem peredaran darah ni tak akan berfungsi. Kalau katakan salur darah tak ada, ada jantung je. Nak lalu ke mana darah tu? Kalau ada salur darah tapi tak ada jantung, siapa nak pam darah tu? Okay. So, dua organ utama yang mesti ada dalam sistem peredaran darah ialah salur darah dan juga jantung. Okay. Akan tetapi, dalam haiwan vertebrata ni, macam manusia pun termasuk sekali lah sebab manusia adalah mamalia. Jadi, walaupun dia ada sistem peredaran darah, semuanya ada sistem peredaran darah, tetapi ada beza yang ketara. Ada beza yang ketara. Macam mana kita nak tahu? Okey, kita tengok pada PowerPoint. Okey. Alright. Okey. Yang pertama, kita kenal dulu macam mana sistem peredaran darah tu. Okey. Sistem peredaran darah adalah satu sistem yang bertiub. Maksudnya dia ada salur yang mempunyai pam, mesti ada pam dan injap untuk memastikan bahawa pengaliran darah berlaku dalam satu hala sahaja. Okey, kita highlightkan. Okey, kita highlightkan. Kita ambil warna merah. Okey. Yang pertama, dia adalah sistem yang bertiub. Okay. Yang kedua, dia mempunyai pam. Peredaran darah kita mesti mempunyai pam dan juga mempunyai injap. Apa fungsi injap itu? Injap tu berfungsi untuk memastikan pengaliran darah. Okey, memastikan pengaliran darah berlaku dalam satu hala sahaja. Okey, berlaku dalam satu hala sahaja. Seterusnya, okey, dalam sistem peredaran darah ada tiga komponen yang utama. Okey, ada dua organ dan satu tisu. Bukan macam itulah. Iaitu kita ada jantung. Okey, mana saya punya cursor ni? Alright. Mana? Okey, kita ada jantung. Kita akan ada salur darah. Dan of course lah, mesti ada darah. Okey. Sistem peredaran darah bagi vertebrata yang berlainan adalah berbeza. Maknanya mamalia, burung, ikan, amfibia dan juga reptilia ni dia tak sama. Namun ia mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup. Mesti tertutup. Bila kata tertutup, bermaksud berada dalam badan, bukannya ada kat luar. Okey. Okey, ini sistem peredaran darah manusia. Okey, bahagian yang berwarna biru itu adalah bahagian untuk darah yang terdioksigen. Apa darah yang terdioksigen? Darah yang terdioksigen maksudnya darah yang kurang oksigen. Okey, darah yang kurang oksigen. Okey, congek sikit. Okey. Okey, so yang dekat atas tu adalah kapilari darah. Yang kat atas tu kapilari peparu. Maksudnya di bahagian atas ini, di bahagian atas ni adalah kapilari darah ke peparu.
Maksudnya darah daripada peparu, okey, akan turun ke bawah, pergi ke, okey, jap. Saya kena cari dulu saya punya ni. Okey, arrow. Okey. Ni kapilari peparu atas, bahagian atas ni. Okey, bahagian atas ni kapilari peparu. Okey. Maksudnya darah yang daripada peparu, okey, dia akan pergi ke, where is my, okey. Dia akan pergi ke jantung. Masuk, kemudian daripada jantung dia akan keluar pergi ke bahagian badan yang lain lah. Okey. So itu arah darah mengalir. Okey, tak nampak sangat kecilkan sikit. Okey. Boleh? Okey. So, kalau awak tengok dekat sini, kita ada tiga jenis sistem peredaran darah dalam vertebrata ataupun dalam haiwan bertulang belakang. Okey. Yang pertama, okey, kalau awak tengok ni, kapilari insang, kapilari peparu, kapilari peparu. Okey, maknanya kalau kapilari insang, maknanya ni jantung untuk apa? Ini jantung untuk ikan. Okey. Kalau awak tengok, jantung untuk ikan dia ada dua bahagian sahaja, iaitu ada satu ventricle, satu atrium. Ventricle ni dan juga atrium ni adalah bahagian di dalam jantung manusia. Okey, kalau kita tengok yang tadi dulu. Kalau kita tengok yang tadi, jantung manusia ni kan, kalau awak tengok dia ada 4 bahagian. Ini ada 1, 2, 3, 4. Okey, itu adalah jantung manusia. Kalau awak tengok yang sini, awak akan nampak dia ada 1, 2. So ikan dia hanya ada 2 bahagian saja dalam jantung dia. Tapi dia satu jantung lah. Dia satu jantung. Ni jantung, ni satu jantung dia. Cuma dalam jantung dia tu cuma ada 2 bahagian. Kurang faham? Okey, kita tengok pula perbandingan dengan haiwan yang ini pula. Vertebrata yang ni. Okey, vertebrata yang ini pula dia ada satu ventricle, iaitu ada satu ventricle satu bahagian, tetapi dia ada 2 atrium. Dia ada 1, 2, dia ada kiri dan kanan. Okey, 2 atrium, 2 atrium dan 1 ventricle bermaksud ada berapa bahagian? 3 bahagian. Okey, ini sejenis vertebrata yang lain. Vertebrata yang seterusnya pula, ini the highest mind, maksudnya yang paling kompleks lah. Dia ada 2 ventricle dan 2 atrium. So, manusia akan termasuk akan mempunyai sistem peredaran darah yang ketiga ni, iaitu dia ada 4 bahagian dalam satu jantung. Okey, jadi ikan, lepas tu ni vertebrata yang ada 3 jantung, 3 bahagian dalam satu jantung. Dan ini adalah vertebrata termasuklah manusia yang ada 4 bahagian dalam satu jantung. Jadi kita tengok buku teks. Dalam buku teks dia ada tunjuk this one. Okey, boleh nampak tak? Sekejap, cikgu besarkan lagi. Okey, dia punya kalau tak pastilah kalau dalam video ni dia macam ada line-line macam tu kan, sebab ni rakam daripada laptop. Okey, tapi harapnya boleh nampak lah. Sekejap, cikgu besarkan lagi. Besar sikit lagi. Alright. Ni tengok. Ni lebih jelas Okey. Dalam ikan, jantung ikan, jantung dia ada 2 bahagian saja. 1 ventricle, 1 atrium. Itu sebab jantung ikan ni kecil. Nak tahu jantung ikan kat mana? Kalau yang bersusun cuti ni, kalau mak ada beli ikan, dia betul-betul terletak di bahagian bawah perut, dekat dengan sirip dia, dekat dengan sirip yang bawah, yang 2 bawah, yang dorsal bawah tu. Okey, yang 2 ada kecil je tu. So kalau nak belah hati-hatilah, sebab kadang-kadang orang terbelah dengan jantung ikan sekali. Okey. So jantung ikan ni dia kecil je. Bila dia kecil, jadi dia ada 2 bahagian saja, 1 ventricle dan 1 atrium. Untuk amfibia,
dia akan ada 3 bahagian jantung, di mana dia akan ada 2 atrium, okey, 2 atrium, kiri dan kanan, dan dia ada ventricle. Okey, ventricle di tengah-tengah satu. Itu untuk amfibia. So amfibia, ikan ada 2 bahagian dalam satu jantung. Amfibia ada 3 bahagian dalam satu jantung. Okey, sorry. Kita tengok lagi 2 contoh. Okey. Untuk reptilia, iaitu haiwan berdarah sejuk. Satu lagi tadi amfibia kan. Okey, dia akan ada 3 jantung juga sama macam amfibia, iaitu dia ada 2 atrium dan dia ada 1 ventricle. Cuma reptilia ni kan, biasanya reptilia kan haiwannya lebih besar, jadi dia punya jantung dia sedikit kompleks. Tapi dia still juga ada 3 bahagian saja dalam satu jantung. Bagi mamalia dan juga burung, iaitu khusus untuk haiwan berdarah panas sahaja. Hanya vertebrata yang berdarah panas sahaja akan mempunyai 4 bahagian dalam satu jantung, iaitu dia ada 2 atrium kiri dan juga kanan, dan dia ada ventricle kiri dan juga kanan. Okey, so kalau awak nak baca macam mana cikgu nak baca kiri kanan? Bukankah ini sebelah kiri cikgu? Tak. Okey, jadi awak akan baca dia, yang belah sini awak akan baca dia kanan, yang sebelah sini awak akan baca dia kiri. So kanan kiri. Okey. So kalau kesimpulan yang awak boleh dapat lah tadi kan. Okey, jap. Okey, kalau awak tengok untuk haiwan yang berdarah sejuk, jantungnya untuk ikan 2 bahagian dalam satu jantung. Untuk haiwan yang berdarah sejuk lagi 2, iaitu amfibia dan juga reptilia, dia akan ada 3 bahagian dalam satu jantung. Manakala semua vertebrata yang berdarah panas, iaitu mamalia dan juga burung, dia akan ada 4 bahagian dalam satu jantung. So macam mana yang paling mudah nak tengok cuti COVID ni juga, kalau mak ada beli ayam, kotlah ada sembelih lembu, kotlah ada sembelih kambing, ambil jantungnya, belahlah dada, ambillah jantung dia, dan awak boleh cek, tengok 4 bahagian di dalam satu jantung. Okey. Baiklah, seterusnya saya harap boleh faham Okey. Seterusnya kita nak tengok pula macam mana sistem peredaran darah ni berlaku di dalam badan manusia. Okey, make it smaller. Okey. Dalam sistem peredaran darah manusia melibatkan darah yang dipam oleh satu organ, iaitu jantung. Okey, ke seluruh badan, dan salur darah yang khusus iaitu arteri, kapilari dan juga vena. Tadi saya kata organ yang utama iaitu jantung dan juga salur darah kan. Tapi salur darah ni Tuhan jadikan sangat special, sebabnya dia ada 3 jenis salur darah. Sebab apa 3? Kerana setiap jenis salur darah iaitu arteri, kapilari dan juga vena ni mempunyai ciri yang berbeza, and of course lah fungsi yang berbeza. Kalau semuanya sama, maka tak berfungsi dengan baik lah kita punya sistem peredaran darah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita ada jantung. Yes, jantung awak besar mana? Nak tahu jantung awak besar mana, awak genggam penumbuk awak, tak kisahlah kanan ataupun kiri. Tapi kalau nak tahu kedudukan yang exactly, ambil genggam tangan sebelah kiri. Genggam tangan sebelah kiri, letak di dada kiri awak. Kalau yang perempuan tu letak atas dada kiri lah. Sebab apa? Kalau orang perempuan jantungnya berada di belakang buah dada belah kiri. Jadi besarnya jantung awak itu bergantung kepada besar, dianggarkan sebesar penumbuk awak tu. Okey, so awak janganlah pelik, cikgu kecilnya cikgu. Kalau orang yang kecil kan kecilnya jantung dia, dah ada badan dia kecil, takkan jantung dia besar, terkeluar pula jantung dia nanti. So kalau orang yang besar, besarlah jantungnya. Macam baby, penumbuk dia besar mana? Besar tu je lah jantung dia, tak besar pun. Okey, kemudian jantung, dan kita akan ada vena dan juga arteri dan juga vena. Okey. Seterusnya, saya suka bab jantung ni. Seronok belajar bab jantung. Okey. Jantung manusia ada 4 ruang. Boleh nampak tak?
Saya harap boleh nampak lah jantung manusia ada 4 ruang. Boleh rujuk pada buku teks lah. Lebih jelas kalau yang ada. Kalau tak ada tu memang nak kena zoom in, zoom out je lah awak punya handphone tu nanti. Dan kalau siapa yang dah download untuk imbas halaman ni, awak boleh gunalah. Okay, so jantung manusia ada 4 ruang. Di mana akan ada 2 atrium dan 2 ventricle. Apa itu atrium dan ventricle, cikgu? Okey. Atrium merupakan bahagian jantung yang ada di bahagian atas. Ni nampak sini. Atrium kanan, atrium kiri. Atrium kanan, atrium kiri. Macam saya bagi tahu tadi, cikgu, kenapa yang belah kiri ni kenapa tak panggil atrium kiri? Kenapa yang belah kanan ni tak panggil atrium kanan? Okey, jantung ni ini adalah daripada pandangan hadapan. Bayangkan buku ni, buku ni awak punya badan. Jadi kalau saya tengok awak punya jantung awak daripada bahagian hadapan, of course lah saya akan nampak ini yang belah yang belah kiri. Tetapi kalau di badan kita yang sebenarnya, ini adalah di sebelah kanan. Kalau awak nak tak percaya, buku awak tu, kalau yang ada buku teks tu, awak pusingkan muka yang ada muka surat yang ada jantung ni, pusingkan ke bahagian hadapan. Jadi bahagian atrium kanan ni akan jadilah awak punya atrium kanan lah. Yang atrium kiri akan jadilah belah kiri awak. Tapi bila awak pusingkan balik, letak atas meja, jantung awak tu akan jadilah macam ni, atrium kanan, atrium kiri. Sebab tak boleh pula bila awak dah letak awak punya jantung atas meja tu, yang ni tiba-tiba jadi kiri, jadi kanan. Tak boleh. Sebab atrium kanan, atrium kiri dan juga ventricle kanan, ventricle kiri ni dia punya bentuk saiz tak sama. Dan salur darah yang bersambung pada dia pun tak sama. Okay, so jantung memang dia punya struktur dia memang agak kompleks, sebabnya dia pun adalah satu organ yang kompleks, membawa fungsi dan juga tugasan serta bebanan yang sangat besar. Okay, sebab dia nak pam darah ke satu badan. Okay, so kita tengok atrium kanan dahulu. Atrium kanan dia ada 2 lubang ataupun 2 salur yang bersambung terus ke dalam dia. Satu adalah vena cava superior, satu lagi adalah vena cava inferior. Vena cava superior adalah salur darah yang membawa darah yang terdioksigen. Okey, awak tengok yang color biru ni darah yang terdioksigen, iaitu darah yang mengandungi kurang oksigen. Manakala yang berwarna merah ni, anak panah untuk berwarna merah adalah darah yang beroksigen, iaitu darah yang banyak oksigen. Membawa banyak oksigen. Jadi, vena cava superior membawa darah terdioksigen daripada bahagian atas badan. Daripada kepala, daripada leher, daripada telinga, daripada mata. Okey. Manakala vena cava inferior membawa darah daripada bahagian bawah badan, daripada kaki, daripada lutut, daripada tumit. Semua darah tu dibawa daripada bahagian bawah badan. Jadi, semua darah yang daripada seluruh badan akan masuk ke dalam atrium kanan. So, atrium kanan ni dia tempat darah yang So, atrium kanan ni dia adalah tempat darah berkumpul lah. Tempat darah berkumpul daripada seluruh badan. Okey. Jadi, dia ada 2 salur yang salur darah, iaitu vena cava superior dan inferior, akan masuk ke dalam atrium kanan. Kemudian, darah yang terdioksigen ni, awak tengok anak panah dia masuk ke ventricle kanan. Ventricle pula adalah bahagian jantung yang di bahagian bawah. Kalau atrium, dia adalah bahagian jantung di bahagian atas. Manakala ventricle adalah bahagian jantung di bahagian bawah. So, daripada atrium kanan, darah terdioksigen akan masuk melalui injap trikuspid. Okey, melalui injap trikuspid. Macam tadi saya dah bagi tahu masa kat dalam PowerPoint yang slide yang ke berapa tu, fungsi injap adalah untuk memastikan darah tidak mengalir dalam satu arah. Maknanya kalau darah daripada atrium kanan ni dah masuk ke dalam ventricle kanan, maka injap trikuspid ni dia akan tertutup. Bila dia tertutup, maka darah yang dalam ventricle kanan ni tak boleh masuk balik semula ke dalam atrium kanan.
So bila atrium kanan ni nak nak menyalurkan darah ke ventrikel kanan, maka injap tricuspid ni akan terbuka. Kemudian ventrikel kanan pula akan mengepam darah ke ni, nampak tak salur ni, arteri pulmonari. Arteri pulmonari ni pada antara arteri pulmonari dengan ventrikel kanan ada injap sabit. Dan fungsinya sama juga. Dia akan tertutup apabila darah daripada ventrikel kanan ni, darah terdedah oksigen ni dah masuk ke dalam arteri pulmonari, injap sabit akan tertutup. Bila tertutup, maka darah dah tak boleh masuk balik semula dah dekat dalam ventrikel kanan. Maka darah akan dipam daripada ventrikel kanan ni menuju ke, nampak ni, dia keluar. Dia keluar. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke peparu. Dia pergi ke peparu sebab kita dah belajar dalam bab 2 respirasi di mana pertukaran gas berlaku di peparu. Jadi darah yang terdedah oksigen kan kurang oksigen. Jadi dia akan pergi ke peparu, maka akan berlaku pertukaran darah pada alveolus dan juga kapilari darah di peparu. So darah tu dia akan angkut balik semula oksigen. Dia akan ada banyak balik semula oksigen. Okey. Settle So bahagian yang sebelah kanan jantung ni adalah yang melibatkan proses darah yang terdioksigen, iaitu darah daripada seluruh badan. Kenapa dia terdioksigen? Sebab darah daripada seluruh badan tu dia dah kurang oksigen. Sebab oksigen tu dah digunakan oleh sel-sel badan untuk respirasi sel. Tu kena ingat. Tu kena orang kata apa, flashback ataupun throwback balik semula. Ingat balik semula apa yang saya dah ajar masa respirasi, bab respirasi. Okey. Settle bahagian sebelah kanan atrium kanan jantung, iaitu atrium kanan, ventrikel kanan. Okey, ni darah dah keluar ni. Darah dah keluar ke peparu. Sekarang darah nak masuk balik pula. Dah pergi ke peparu, dah berlaku pertukaran gas, dah angkut balik banyak oksigen. Maka darah daripada peparu nak masuk semula ke jantung. Bila darah nak masuk balik semula ke jantung, maka dia akan melalui 2 salur darah yang besar juga, iaitu vena pulmonari. Sama juga macam atrium kanan, darah daripada luar jantung akan masuk ke dalam jantung, ke dalam atrium. Tapi kalau darah yang terdedah oksigen daripada seluruh badan, dia akan masuk ke atrium kanan kan. Tapi kalau untuk atrium kiri, darah daripada peparu, iaitu darah beroksigen, akan masuk ke dalam atrium kanan melalui vena pulmonari. Untuk vena pulmonari ni, dia tak ada superior dengan inferior. Dia tak ada macam vena cava sebab peparu kita kan satu. Peparu kita satu je, jadi daripada peparu dia masuk. Kenapa 2 salur je dapat tak 1 salur? Kalau 2 salur cepatlah masuknya. Okey. Kemudian darah yang beroksigen pun masuklah dalam atrium kiri dan dia akan dipam melalui injap bicuspid ke dalam ventrikel kiri. Injap tadi, kalau yang ini injap tricuspid kan. Awak ingat macam ni je. Kalau yang sebelah kanan, kanan dia panjang sikit, tricuspid. Kalau yang sebelah kiri, dia pendek sikit, bicuspid. Kalau ni tricuspid, ini bicuspid. Laju ni tricuspid. Jadi belah kanan ni dia panjang sikit. Sebab apa panjang? Kalau awak tengok dia, sebabnya dia ada salur atas bawah. Awak ingatlah macam mana awak nak ingat pun kan. Okey, kemudian injap bicuspid ni samalah. Bila darah beroksigen daripada atrium kanan dah dipam masuk ke dalam ventrikel kiri, dia akan tertutup. Untuk mengelakkan apa? Mengelakkan darah balik semula. Balik semula ke dalam atrium kiri. Kalau bahasa mudahnya, untuk memastikan darah mengalir satu hala. Okay. So darah beroksigen sekarang dah berada di dalam ruangan ventrikel kiri. So darah daripada ventrikel kiri, darah beroksigen ni perlu dipam keluar daripada jantung sebab dia kan mengangkut darah yang beroksigen. So dia nak bawa ni, nak angkut darah oksigen ni nak bawa ke seluruh badan untuk respirasi sel. So ventrikel kiri dia akan pam darah yang beroksigen menuju ke aorta. Aorta merupakan salur darah arteri ataupun salur arteri yang paling besar dalam badan manusia. So sebab apa dia paling besar? Sebab dia nak pam darah ke seluruh badan. Nak pam darah ke kepala, nak pam darah ke kaki, ke satu badan.
Jadi dia adalah salur darah yang paling besar dalam badan manusia. Kalau aorta ni awak mudah tengok. Kalau tengok kat jantung ayam, dia akan memang dia terkeluar, memang terjojol nampak. Dia ada salur. Yang terkeluar itulah aorta ayam. So kalau rasa nak makan aorta ayam, makanlah jantung ayam tu. Okay, so ventricle kiri dia akan pam darah beroksigen ke seluruh badan melalui aorta. Jadi sama juga pada antara aorta dan juga ventricle kiri akan ada injap sabit. Yang ini tak ada nama bicuspid ke tricuspid, tak ada. Yang ini memang dia nama dia satu je. Kalau soalan tanya, apakah injap yang memastikan darah mengalir sehala apabila keluar daripada jantung? Jawapannya injap sabit. Kalau dia kata apakah injap yang memastikan darah mengalir sehala, yang memastikan darah beroksigen mengalir sehala sahaja daripada atrium kiri, jawapannya bicuspid, injap bicuspid. Dan sebaliknya, sekiranya darah yang untuk memastikan darah sehala, darah terdedah oksigen tu sehala, injap tricuspid. Ingat macam tu. Okey. So, nampak tak? Boleh faham tak? Nanti kalau tak faham, boleh PM dalam WhatsApp group. Okey, sekarang saya nak bagi tahu dari segi struktur. Kalau awak tengok dekat sini, awak tengok beza antara ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Okay. Ventricle kanan dia mempunyai isi padu ruang yang lebih besar. Sebab apa? Dia nak menerima darah yang sangat banyak daripada seluruh badan. That's why dia punya ruang dia lebih besar. Berbeza dengan ventricle kiri, ruangnya tidaklah begitu besar sebabnya dia terima darah daripada peparu saja, tetapi dia punya dinding dia lebih tebal. Kenapa dinding ventricle kiri lebih tebal berbanding dengan ventricle kanan? Sebab ventricle kiri dia punya kerja lebih besar. Dia nak mengepam darah lebih dahsyat. Sebab apa? Dia kena ada tekanan yang kuat supaya dia boleh pam darah daripada ventricle kiri ni ke seluruh badan. Kalau tengok ada 3 salur dekat aorta ni, dia nak pam, dia akan bagi pam tu memang dia kena pam lebih tenaga. So dia lebih tebal dia punya dinding ventricle kiri. Okey, so kita tengok PowerPoint sekejap. Kita tengok PowerPoint, tengok apa cerita di PowerPoint. Okey, ni tadi perbezaan lah. Okey. Ini fungsi. Ni fungsi lah. Ni boleh tengok. Ni nanti awak tengok lah dekat dalam PowerPoint saya bagi tu. Okey. Ni. Okey. Jantung yang ni jantung manusia adalah satu organ yang boleh menjaga fungsi dengan cakap kerana yang pertama, dinding jantung dibina pada otot kardium. Ingat sel otot ada 3 jenis kan. Cikgu dah ajar, iaitu sel otot licin yang berada di dalam semua salur-salur dalam badan kita. Salur esophagus, salur trakea, okey. Kemudian kita ada otot rangka, iaitu semua otot yang melekat pada tulang khusus untuk pergerakan. Dan otot yang ketiga adalah otot kardium, iaitu otot satu-satunya jenis otot yang membina jantung. Otot kardium tak terdapat di tempat-tempat lain, dia hanya khusus untuk jantung sahaja. So otot ni macam saya dah pernah bagi tahu sebelum ni, fungsi dia adalah mengecut dan mengendur. Bukan mengundur salah eja tu. Kalau nak mengundur tak ada kaki. Jadi otot kardium hanya boleh mengecut dan mengendur secara beritma. Beritma ni macam mana? Dia macam dia ada macam nantilah saya bagi tahu kan untuk yang next 3.3 kalau tak silap. Okey. Kemudian ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal dan mengecut lebih kuat daripada atrium. Yes, sebabnya ventricle dia pam darah keluar daripada jantung. Kalau atrium dia tak perlu pam darah keluar daripada jantung, dia terima darah kemudian dia pam darah tu masuk dalam ventricle. Jadi dia tak perlukan dinding yang lebih tebal.
Okey. Kemudian poin yang ketiga, dinding perotot ventrikel kiri lebih tebal. Okey, yang saya bagi tahu tadi kerana dia perlu mengepam darah pada tekanan yang lebih tinggi ke seluruh badan melalui aorta, iaitu arteri yang besar. Okey, kemudian dalam jantung juga ada injap untuk memastikan darah mengalir satu arah. Kemudian jantung mempunyai septum. Lupa saya nak tunjuk. Jantung mempunyai septum. Okey, you tengok kat mana cikgu septum? Okey, this is septum. Okey, ini adalah septum tengah-tengah ni yang membahagikan jantung kiri dan kanan. So dia tidak akan menyebabkan darah terdioksigen dan darah beroksigen ini bercampur. Okey, ni darah yang terdioksigen daripada seluruh badan, ini pula adalah darah beroksigen daripada peparu nak pergi ke seluruh badan. Okey, jadi kalau you tengok, awak tengok sekejap. Kalau yang ada 3 bahagian jantung, awak nampak tak dia ada colour purple-purple kat sini? Okey, ini sebabnya dia bercampur, darahnya bercampur. Okey, yang terdioksigen masuk dalam ventrikel, yang beroksigen pun masuk dalam ventrikel juga. So dia nak keluar daripada badan tu, dia bercampur. Tapi beza dengan jantung yang ada 4 bahagian, dia akan terbahagi 2. Maka ni yang tengah-tengah ni septum. So septum ni dia akan membahagikan antara yang terdioksigen dan juga yang beroksigen. So darah tidak akan bercampur. Sebab darah dia kalau bercampur, dia akan menghadapi komplikasi sedikit macam macam tak lancar lah peredaran darah tu kan, sebabnya darah yang beroksigen dengan terdioksigen tu bercampur. Alright. Okay, dan yang ni tadilah. Alright. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja. Okey. Untuk yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan salur darah, saya akan continue dalam video yang lain, sebab saya rasa ni pun dah panjang sangat dah video yang ni. Yang ni nanti saya akan cerita dengan lebih lanjut lah, tentang apa tu injap-injap, lepas tu tentang salur darah, lepas tu tentang apa yang dinamakan dengan peredaran darah ganda 2, dan denyutan jantung. Kan biasa kan, pergi klinik mesti cek jantung, cek tekanan darah. Ni kalau siapa yang ada pergi ke booth doktor muda masa karnival tahun lepas, awak tahu tekanan darah awak. Okey, yang ni nanti naik cuti kita bolehlah buat eksperimen sikit. Lepas tu ni perbezaan sebabnya kalau lelaki perempuan tak sama tau denyutan nadi dia. So awak janganlah takut sangat kenapa awak tak sama macam macam lelaki dengan perempuan. Contoh macam Aiman Sarah, kenapa cikgu denyutan jantung saya tak sama dengan Aiman Haziq contohnya. Awak perempuan, Aiman Haziq lelaki. Walaupun nama macam I macam tu kan, tapi tak sama. Lepas tu umur, cikgu kenapa adik saya yang berumur 3 bulan tak sama denyutan jantung dengan saya. Jangan rasa pelik sangat. Sebabnya memang tak sama. Okey, kemudian kadar kesihatan. Okey, nanti kita akan bahas macam tu lah. Okey, jangan dengan kepentingan menjaga kesihatan jantung. Okey, nanti baru kita masuk 3.3 lah. Okey, jadi saya rasa itu saja setakat sini. Jadi saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini awak boleh fahamlah sedikit sebanyak. Kalau siapa yang tak faham tu nanti boleh PM lah ataupun kita bincang dalam grup WhatsApp. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.